Yang dijanjikan tadi saya ingin bawakan perbincangan mengenai peralihan ke endemik kekal utamakan SOP dalam melonjakkan kembali perniagaan. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Sharifuddin Musa iaitu Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur KLICC bersama dengan saya. Selamat pagi Malaysia hari ini dalam kita membicarakan bagaimanakah kesan selepas daripada negara beralih daripada fasa pandemik COVID-19 ke fasa peralihan endemik. Baiklah Datuk, mungkin kita boleh mulakan dari segi semasa pengumuman yang dilakukan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, negara akan beralih kepada fasa peralihan ke endemik pada 1 April. Apa reaksi selaku orang yang terlibat secara langsung dalam aktiviti perniagaan dan juga ekonomi negara? Datuk, silakan. Ya. Alhamdulillah. Bersyukur apabila peristirahatan endemik, alhamdulillah kita boleh berniaga seperti biasa. Jadi rakan-rakan perniagaan saya pun, alhamdulillah kami boleh berhubung antara satu sama lain dan berkongsi pengalaman dan juga produk yang dipikir sesuai untuk berniaga buat ketika ini di zaman endemik. Okey. Jadi apabila berlakunya peralihan ke endemik, banyak sektor telah dibuka, contohnya 24 jam dan beroperasi secara kapasiti penuh. Jadi bagaimanakah apabila pengumuman ini dilakukan dan juga SOP baru telah pun dikeluarkan iaitu tiada lagi SOP lama, dia mampu melonjakkan kembali ekonomi sejauh mana berbanding dengan 2 tahun kita berada dalam fasa pandemik itu? Buat pengetahuan, memang agak mudah buat ketika ini untuk berniaga, tetapi ada sedikit halangan bahawa apabila kita endemik, kita baru start nak berniaga, banyak harga-harga barang naik, meningkat. Bukan dari segi barangan keperluan harian, barang-barang perniagaan, barang-barang mentah pun meningkat yang amat ketara. Jadi pengusaha-pengusaha perlu kreatif untuk terus bertahan dan berdaya maju. Terutamanya dari sudut kos operasi. Perlu menjimatkan seberapa minima yang boleh untuk mengelak syarikat kita ataupun kilang-kilang kita mengalami penutupan. Jadi bagaimana peniaga-peniaga boleh menyerap tekanan daripada kenaikan harga barang mentah? Sebab apa? Kalau mereka terus juga menaikkan harga produk mereka, dia akan memberi tekanan kepada rakyat. Dalam keadaan sekarang, rakyat pun tertekan dengan harga yang mahal ini. Bagaimana? Betul. Untuk seimbangkan keadaan yang kita hadapi sekarang. Kebiasaannya bagi kami pengusaha-pengusaha tidak memberi beban kepada masyarakat lah. Lebih kepada menyeimbangkan kos operasi kita. Biasanya biasa kos-kos yang mana kita boleh kurangkan, kita kurangkan. Supaya tidak memberi beban kepada mana-mana pihak. Jadi inilah masa untuk pengorbanan apa yang pengusaha-pengusaha ataupun yang bos-bos perlu bekerja bersama untuk memastikan jangka hayat perniagaan itu lebih panjang dan akan stabil apabila masa akan datang. Dan fasa peralihan endemik, kita beralih pada bulan Ramadan, bulan puasa. Banyak bazar Ramadan dilakukan, dijalankan, bazar Aidilfitri juga dijalankan. Tetapi apabila berlakunya peningkatan harga bahan mentah ini, ia memberi kesan kepada peniaga-peniaga di bazar Ramadan, menaikkan harga kuih, air dan sebagainya. Itu yang berlaku sekarang. Jadi apa pandangan Datuk? Memang kita nampak bahawa benda ini ada ketara. Tapi bagi pembeli, terpaksa membeli sebab satu keperluan. Jadi saya fikir benda ini mungkin adalah sementara saja. Sebab benda ini sebelum ini belum pernah berlaku. Tiba-tiba jadi berlaku macam ni, bukan melibatkan kita saja, melibatkan seluruh dunia. Jadi saya fikir benda ini akan beransur-ansur pulih di masa semasa. Okey. Antara cabaran yang dihadapi apabila kita beralih kepada fasa endemik adalah kekurangan pekerja. Contohnya apabila restoran dibenarkan buat operasi 24 jam. Jadi mengikut statistik yang dikeluarkan hanya 20% saja. Contohnya restoran mamak yang kebiasaannya sebelum ini hampir semua restoran mamak beroperasi 24 jam. Tetapi pada masa sekarang hanya 20% saja yang beroperasi 24 jam. Lagi 80% tidak beroperasi secara 24 jam oleh kerana mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi dalam sektor perkilangan contohnya Datuk, adakah kekurangan tenaga kerja juga dihadapi oleh peniaga-peniaga juga pengusaha syarikat? Sebenarnya kami mengalami benda yang sama. Itu pengurangan pekerja bagi sektor perkilangan. Tapi apa yang kami buat dan rakan kami buat,
kita perlu kreatif dengan pengurusan. Terutamanya dalam keadaan sekarang, kita perlu memberi idea-idea baru untuk menjadi contoh untuk memberi pekerja-pekerja daripada luar negara, daripada luar, maknanya luar Kuala Lumpur, daripada kampung, untuk bawa ke sini dan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti penginapan, pengangkutan, supaya kos-kos operasi ataupun pekerja berminat untuk bekerja. Begitu, ataupun nombor dua, sama ada kita punya pengurusan kita berpindah ke luar bandar. Sebab yakin apabila luar bandar, penduduk luar bandar lebih mudah untuk bekerja kerana kos dia adalah rendah. Itu adalah pendapat saya. Jadi selaku pengusaha, bagaimana untuk memberi ruang dan juga peluang dan juga membangkitkan minat pekerja-pekerja kita ni di kalangan masyarakat ini untuk bekerja dalam sektor-sektor yang saya kira tidak diminati ramai, contohnya sektor buruh kasar dan sebagainya, dan juga peladangan. Itu memang daripada asalnya memang penduduk kita memang kurang minat lah. Benda-benda seperti peminaan, peladangan dan juga kerja-kerja kasar. Tetapi banyak lagi peluang untuk penduduk ataupun pekerja menghadapi keadaan sekarang ni dengan bekerja di hotel, di shopping mall, dan banyak lagi ruang-ruang rasa pekerja-pekerja kita atau perakyat kita boleh bekerja dalam keadaan dinamik ni. Jadi dari segi SOP pula bagaimana? Dari segi pematuhan SOP pengusaha-pengusaha ini, kita kekalkan SOP ini supaya kita dapat kurangkan kes COVID-19. Berkaitan dengan SOP, saya fikir tidak ada masalah. Sebab kita telah dilatih selama hampir 2 tahun. Jadi benda ini adalah jadi perkara kebiasaan. Jadi pendapat saya juga benda ini tidak menjadi masalah yang besar bagi pengusaha yang ada sekarang ni. Jadi kebergantungan kita kepada buruh luar negara seperti mana Datuk jelaskan sebentar tadi. Adakah pada ketika ini kita perlu sekumpulan buruh luar negara untuk datang masuk ke Malaysia ataupun bagaimana Datuk? Bagi pendapat saya perlu. Tetapi kerajaan kena memberi 2 kategori, iaitu untuk buruh asing dan juga pekerja tempatan. Kemungkinan buruh asing tu kita ditempatkan tempat yang penduduk kita tidak berminat untuk bekerja. Contoh dari sektor peladangan, perkilangan dan juga pembinaan. Dan yang untuk penduduk kita ataupun tempatan, kita boleh kategorikan di dalam bandar. Contohnya macam saya ulang tadi, hotel, shopping mall, restoran yang difikirkan sesuai untuk penduduk kita. Dan bukan semua sektor sesuai untuk pekerja asing. Bagaimana pula dari segi aspek pengusaha ataupun pemilik syarikat apabila terlampau ramai pekerja asing ataupun apabila kita memberi ruang penambahan pekerja asing dalam sesebuah syarikat, dalam sesebuah organisasi tersebut, kes-kes ataupun masalah yang dibawa oleh mereka, contohnya masalah dari segi kebersihan di asrama dan sebagainya, di pihak pengusaha dan juga pemilik syarikat bagaimana untuk atasi masalah-masalah yang dibawa oleh mereka? Budaya mereka yang tidak sama dengan budaya kita contohnya. Betul. Sebab kita sudah mengalami satu ketika dulu lambakan pekerja asing di Kuala Lumpur. Apabila peniaga-peniaga menghadapi ekonomi yang agak teruk, pekerja asing dibiarkan begitu saja. Apa yang pendapat rakan-rakan kami, kita perlu hadkan sektor-sektor tentu saja yang kita menggunakan pekerja asing. Dan yang lain lebih menggalakkan kepada pekerja-pekerja tempatan. Kerana apabila kita dapat gaji pendatang asing, kemungkinan kewangan dia, gaji dapat terus dia pergi ke luar negara. Jadi akan datang menjadikan kita punya mata wang kita akan jatuh. Jadi kita kena perlu seimbang, iaitu pekerja tempatan dan juga pekerja buruh asing. Apa sektor-sektor yang perlu dibahagikan itu? Biasanya buruh yang berburuh di luar negara lebih kerja yang kasar, macam ladang, memerlukan pekerja yang terlalu ramai. Kita pergi ke sektor tersebut. Juga kilang. Dan kilang ada kategori kilang iaitu kilang kecil, kilang makanan, kilang halal, lebih kepada pekerja tempatan. Dan kilang-kilang yang kasar, macam
kilang besi, kilang plastik dan berbagai yang kasar boleh dikategorikan kepada buruh asing. Saya fikir apabila ada kedua kategori itu, kita boleh lihatkan pekerja-pekerja asing dan juga tempatan. Okey. Mungkinlah sedikit kata-kata akhir dan juga harapan Datuk apabila kita beralih ke fasa endemik dan juga untuk kita kekalkan SOP dalam melonjakkan kembali perniagaan ini, kita boleh kembali memberi sinar kepada sektor ekonomi negara kita. Harapan kita pengusaha Bumi Putra, kita perlulah kreatif dengan lebih melihat ke hadapan untuk apa yang kita meniaga atau produk yang kita fikirkan sesuai, terutama untuk ekspor ke luar negara. Cuma kalau kita servis untuk rakyat Malaysia saja, kemungkinan penduduk hanya 32 juta. Tetapi kalau kita membawa produk kita ke luar negara, yang penduduk lebih ramai, sudah pasti peluang produk-produk kita boleh pasarkan lebih lagi daripada luar negara. Okey, itu dia antara buah fikir Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur KLICC dalam topik peralihan ke endemik kekal utamakan SOP dalam melonjakkan kembali perniagaan.